Alright, so kita akan start kelas kita malam ni. Jadi bagi yang Muslim, kita akan mulakan dengan bacaan untuk kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya saya agak saya just batuk je, jadi saya terpaksa pakai mask lah. Dan okey, kita akan discuss dulu jawapan pelajar yang dah submit tugasan, sebab saya ada beberapa komen. Jadi kita mula dululah yang ni. Untuk kamu punya jawapan ni betul jap. Ada sedikit yang saya nak kamu tambah baik lah masa exam. Jap. Okay. Okay, so ini total dia dah okey, semua dah okey. Kalau saya tengok yang lagi soal. Okay. So total dia dah okey. So kolom untuk yang average tu boleh buat dekat sebelah kanan, dia adalah optional. So nanti bila nak masuk kepada 2P test, Danet test atau LSD, just guna saja table yang ada. So tak perlu nak buat table yang baru. Dia jimat masa lah. Okay. Ni dah bagus lah sebab take note, keluarkan. Okay. Sebab senang. Calculation ni pula, saya memang galakkan kamu buat semua macam ni. Dan dapatkan jawapan yang ni lah. Tapi jawapan yang saya kira sama macam yang ini. Okay. So, sama kan? Tak, sama-sama. Okay. So, saya tengok macam satu tadi beza ni. Okay, tak. So, yang ni lah saya lebih suka kalau buat macam ni. Okay. Ada sedikit lah calculation tu menunjukkan summation of x squared lah. Okay. Summation x squared. Okay. Kena ada yang tu. Lebih baik yang macam ni. Just nanti add on, tambahkan lagi satu bahagian lah. Okay. Tambahkan apa dia punya summation of x squared tu. And then minus by ni lah summation of x squared over n. Okay. Alright. Tambahkan yang tu saja. So far okay. Jawapan dah betul. Cuma saya tak rasa yang ni. Okay. Ni ada 2 markah. Okay. Marks. Tak kisah kalau buat macam ni pun boleh. Tapi kalau saya tambah A sama dengan 4. Okay. Sebab yang macam ni dia tahulah A sampai berapa kan. Jadi kalau macam ni, kalau awak nak buat M dot 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 sampai MA, so A kena nyatakan sampai berapa. Tapi lebih baik terus sambung je mu3 dan mu4. Okay. Lagi nampak jelas lah. Sebab yang ni nampak general sangat. Tapi boleh je, cuma nanti mungkin dapat half. Nanti kamu akan dapat 1/2. Okay, so nak dapat full mark, kena buat macam tu lah. Saya suggest yang macam ni punya hypothesis testing. Okay, yang macam ni. Okay, next. Sekejap. Apa yang saya nak komen tadi? Okay, yang ni lah. Jawapan dia tak sama. Tapi dia punya ANOVA sama. Jawapan dia tak sama. Ada something kat sini. Mungkin miss writing ke? Kan? Sebab kalau saya kira, sekejap. So, 1/4. Okay, lepas tu kamu just, nombor dia besar tau. Jadi agak besar sikit lah nak kira. Okay.
minus dengan 46909 over 16. Okay. So ada something lah di sini yang saya rasa yang ni okay, tapi better ambil 3 decimal point. 3 decimal point nampak better lah, tapi tak ada masalah, still betul. Cuma better 1.8 ataupun 1.88 lah. Okay. Atau nak tulis semua pun boleh, tapi better ambil 3 lah. 3 is nice. Okay, so ni dah okay. Tapi jawapan ANOVA untuk yang ni betul. Saya tak tahu macam mana boleh betul. Okay, ni betul betul. Oh ya, F-test. F-test dua-dua ada salah. Okay. So ni okay lah. Okay, yang lain pun okay. Ini pun okay, tak masalah. Beza sikit je. 153,908. Okay. Ni just tak ada 0.25 lah. Tu beza dia. Tapi still okay lah, saya accept. Then, tapi nanti ambil lah 3 decimal point. Okay, ambil 3 decimal point, 3 decimal point, 3 decimal. Even kalau macam ni pun, ada 0 kat situ. Okay. So, okay lah yang ni. Sebab saya buat jawapan sama macam yang ni, tapi just 3 decimal point. Okay, yang ni betul. Ni betul. Yang ni. Yang ni, kalau saya ambil calculator, yang saya kira ni adalah treatment, SS treatment. SS treatment bahagi dengan 3. So, bahagi dengan MSE bagi error kan. So, saya buat, saya ambil yang ni lah jawapan kedua ni. 153,908.25 bahagi 12. Betul lah. 12.728. Oh, betul lah. Dia cuma nombor lagi. Okay, ni betul lah. Saya betulkan ni lah. Ni 8 Okay, betul. Silap. Saya banyak benda tau saya semak hari ni. Okay, ni betul. Ini pun betul. Saya dah campur banyak benda. Hari ni saya semak 4 benda. So, okay. So far yang ni ANOVA okay. So, boleh dapat 4 marks. Okay, 4 marks di sini. Yang ini pun sama 4 marks. Even though answer dia hampir, still dibetulkan. Tak ada masalah. Cuma hati-hatilah. Takut jawapan dia akan lari. So far kalau saya kira dari sini, 2 markah, 2 markah, 2 markah, 6. 6 markah, 4 markah, 10 markah dah dapat. Banyak tu. Tapi baru 2 page. Ada lagi 1. Ni. 2 markah. So dalam 2, 4, 6, 8, 12. So total baru 12. Sampai ANOVA je 12. Ni pun 12. Okay. So far okay lah. Tapi biasanya dalam soalan dia akan bagi step by step. A buat apa, B buat apa, C buat apa. Dia jadi macam another panduan lah, guidance. Tapi kalau dalam biasanya untuk pengetahuan semua, nanti bila you all masuk prop step 2 kan, dia takkan bagi tahu apa-apa pun. Dia just bagi tahu test the significance, test the mean effect or not, test the difference between means. Tu je dia cakap. And then flow dia still sama. Start from hypothesis testing, and then kira-kira, and then ANOVA table, lepas tu buat decision and then conclusion. So dia ada 5 step, benda yang sama. Jadi kalau soalan tu tak cakap pun, you dah tahulah nak buat apa. Tapi bila dia pecahkan A, B, C, D, dia jadi lagi senang lah. So terus dapat markah. Okay, yang ini betul. Tapi ada yang tak sama. Sekejap. Yang kat sini, saya tak nampak kat mana tu. Jadi nanti kena tambah lah. Okay, yang tu jangan lupa tau. Conclusion yang ni saya terima. Sangat-sangat saya terima. Sebab mengikut rubrik yang saya ajar. Full mark 1 conclusion. Yang ni reject null hypothesis because F null lebih besar daripada F alpha. Okay, good. So dah dapat full mark untuk soalan ni. Ini soalan yang biasa.
soalan untuk first kan, soalan untuk ANOVA, untuk yang ni lah, yang first chapter ni, yang first chapter calculation ni. Nanti yang untuk yang chapter 3 blocking, conclusion dia sama, decision dia pun sama, cara yang sama. Cuma membezakan dia, di sini dia akan tambah satu lagi row, dia akan tambah blocking. Nanti kamu akan tahulah formula yang sama, just tambah another row sahaja. Tu markah bonus kat situ, markah dia akan jadi 5 lah macam tu. Jadi dia punya markah tinggi, cara yang sama. Sebab tu saya cakap, apa yang kamu belajar sekarang, kamu akan boleh bawa ke next chapter. Benda tu dia relate. Kalau variation kita lupa tulis source dia. Boleh? Betul ke? Kalau saya tak tulis pun. Oh ya. Tapi kalau boleh tulislah objek lah. Tulis objek pun tak apa. Sebab kalau saya tak tahu, saya biarkan something lah. Mungkin saya letak source ke, tulis objek ke. Asalkan ada something title lah. Untuk F ni, okey lah. Sampai F ni dah nice lah. Ada certain soalan, dia bagi 4 markah soalan je, dia dah bagi table dah. Dia suruh korang buat hypothesis testing. So korang create hypothesis yang H0 dengan H1. And then terus buat decision, terus buat conclusion. Terus cukup 4 markah. Ada soalan macam tu. Bila subjek apa, tak silap saya ada subjek analysis regression, regression analysis, ARA, tahun depan. Kamu akan buat benda yang sama. Dia sebab dia adik-beradik dengan ARA. Macam subjek DOE dengan ARA dalam satu semester yang sama. So korang akan belajar dua subjek tu dalam satu sem yang sama, dan benda tu relate, sangat sama. Tapi nanti pensyarah akan cakap lah, awak kena tengok apa yang awak belajar dengan ni, awak belajar ni, awak akan tengok belajar yang subjek ni pula. Dia macam relate. Saya sekarang saya ambil subjek forecasting, industry forecasting dengan industrial quality control. Dua-dua ada subtopik yang sama, moving average, moving range. So dua-dua tu dia relate. Sampai ada pensyarah tanya, awak dah belajar kan dekat subjek forecasting kan? Setelah dia relate. So macam kamu, dia akan relate juga. Okay, sampai sini saya tak ada komen sangat lah untuk both of you. Okay, start daripada comparison ni. Saya dah check. Untuk Amin punya semua betul. Dia ada ni. Yang ni dia bagi 1 markah tak silap saya, sebab dia ada bonus mark. Lepas tu yang ni semua betul. Tapi saya tak tahu kenapa yang accept pun dia pergi star kan. Okay. So remove the star. Okay. T alpha pun Amin buat betul. Yang ni saya tak tahu, dia kadang-kadang ada 4 markah, kadang-kadang 3 markah. Saya tak tahu macam mana dia bagi markah. So saya betulkan sahaja. Yang ni pun sama, okey. So far okey. Sekejap. Ni LSD. Yang Turki bawah. Okey, yang ni. Yang ni okey, saya terima. Full mark, 1 mark. Okey, ya okey. Cuma yang ni saya tak tahu kenapa dia negatif. Sekejap apa lagi? T. Okey, sama. Okey, yang ni betul. Tak silap saya ada yang something yang saya ternampak. Conclusion. Okey. Yang ni reject all pairs. Kan ada yang accept. Sama juga. Yang ni macam ni okey. Yang ni dia buat satu ayat teruslah. Dia accept yang berapa? Okey, kita tengok Kita ada accept yang min 1, min 2 kan? Min 1, min 2 dia accept. Sekejap Okey, ni accept. Yang ni accept. Yang ni reject kan? So 3 accept, 3 reject. Dia buat macam mana tahu ayat dia? Accept min 1, min 2, min 1, min 3, min 2, min 4. Min 1, min 2, min 1, min 3, min 2, min berapa ni? 4 ke 3 ni? Ni 3 Typo. Ni 3 kan? Ni min 3 kan? Ni typo ni. Accept min 1, min 2, min 1, min 3, min 2, min 3 pairs of means because T alpha is larger because T alpha is dia ada larger differences lah. Boleh, yang ni ayat kamu sendiri, tak ada masalah.
Lepas tu dia bagi tahu lagi satu ayat reject. Reject yang mana pula? Reject yang ni. Sepatutnya asingkan ayat tapi boleh je combine, tak ada masalah pun. So reject yang mana? Min 1, min 2, min 1, min 4, min 2, min 4, min 3, min 4. So min 1, min 4, min 2, min 4, min 3, min 4. Okay. So nampak tak kat sini? Dia cakap dia reject because T alpha has a smaller differences. Okay. Yang ini still satu markah, tak ada masalah. Tapi dalam exam boleh buat mana salah satu sahaja. Nak buat reject sahaja pun boleh. Nak buat accept sahaja pun boleh. So you can choose either one. Sebab tu saya cakap better asingkan. Contoh kalau ayat pertama tu dah salah, ayat kedua tu mungkin dapat markah. Okay, tak ada masalah. Ni just pengetahuan kamu lah. Saya nak komen. Yang ni reject open ni nanti adjust balik edit balik. Conclusion ni ni salah. Sebab all pass. Ini pun salah. All pass. Yang ni dah betul tapi yang bawah tu salah. Macam mana tu? Okay, nanti bagi tahu kat sini. To support that there are difference between ni. Silap. Okay ni. Min 1, min 4, min 2, min 4 and min 3, min 4 at alpha 0.05. Just buat macam tu je. So saya tulis kat sini. Min 1, min 1, min 4, min 2, min 4 and min 3, min 3 3, min 4 at alpha 0.05. Okay. Itu je lah. So yang ni saya tak ada markah lah, kosong so salah. So nanti betulkan. Ni sama, tak ada. Nanti betulkan, betul just buat untuk korang punya revision lah. Okay. Nak re-upload boleh tapi re-upload yang dekat Dr. Haida punya inilah platform. Okay. So far okay lah. Setting. of me because Okay, ini kamu tengoklah. Kenapa dia accept? Kamu kena faham balik kerana nilai di sini dengan nilai T alpha, yang mana lebih besar? T alpha kan? So, you can cakap T alpha is larger than the differences of means. Boleh je cakap macam tu. Maksudnya you faham lah based on apa yang you observe. Ni dia punya ni dia bukan conclusion, tapi ni adalah what you observe from the calculation. Sebab dia yang conclusion ni yang kat sini, yang bawah dia tak sama Sama juga kalau reject dia terbalik sahaja ayat, vice versa sahaja. Lepas tu Fisher LST pun okey. Cuma saya nak komen beberapa. Bukan Fisher, rasanya Danet kot yang ada tersalah tadi. Okay, saya dah nampak. Ni betul. Ni betul. yang tak nak add energy dan just Betul je. Boleh je macam tu. Untuk yang add something word tu adalah untuk yang tadi tu, yang masa first kamu construct ANOVA tu kan, yang tu je, yang ada ayat. Apa lagi Okay, ini betul. Okay. Ini apa ni? Ada slash ni. Oh, yang full ni. Oh. Kalau saya buat macam ni tau. Kalau buat macam ni dia macam nampak divide. Dalam bahasa matematik ni divide. So hati-hati Ataupun kalau nak senang tulis or. Saya suka buat macam tu, or atau add. Tapi saya lebih suka or lah. Okay, ni pun ada negatif. Okay, so far okay, sama je. Dia punya accept reject dia sama tempat. Tak ada beza pun, kan? Dia punya accept reject dia sama tempat. Accept, lepas tu yang min 2, min 3. Yang reject ni min 1, min 4, min 2, min 4, min 3, min 4. Okay. So dah nampak lah min 4 tu adalah something yang common. Yang memberikan efek. Ni salah? Ni salah? Yang mana? yang atas kan itu S.
Yang tadi punya yang first punya aspek tu bukan nilai yang di alpha tu. Oh ya. Betul. Saya baru perasan. Lah, ni besar kan? Ni larger, ni less, ni larger, ni large, ni ni 2000 ke 219.0? 4. Oh, 4. Okey. Ni large. So ni ada perubahan lah. Ni akan jadi reject. Tak. Dia just half mark je lah. Dia potong half mark. Tak ada masalah. Yang ni saya tak tahu satu markah dalam full mark dia lah. Saya tak tahu, tapi just betulkan sahaja. Lepas tu Tapi kalau benda ni dah salah, auto yang decision dengan population salah kan? kejap. Ini bersama kan? Ni reject. Yang ni reject. So satu je lah accept. Okey, sebab bila satu accept, ni automatic salah lah. Automatic out. Oh, saya tak nampak yang tu. Okay, so yang ni pun sama, nanti you all just betulkan balik. Yang ni kalau nak senang, tulis kat sini tepi ni, accept. Kat sini, contohnya accept, ni reject kan. Tulis tepi. Ni apa, accept. Dan seterusnya. So, macam ni lah, kan? Dia tulis kat tepi. Okay dah. Faham tak? Dia cara nak buat ni. Dia flow yang sama, tapi membezakan adalah comparison sahajalah. Okay, Danet pula saya nak komen. Danet ni macam itu saya minta kamu jadikan control min dia adalah berapa? Tak apa. Dia tak kisah. Kontrolnya adalah, yang ni kontrolnya adalah 4. So, bila 4, you kena tulis 4 di sini. Yang ni berapa? 3 kan? So, 3. Walaupun sini I, tapi sini kena 3. Dia kena something yang you control. Okay. Betul. Yang ni, sebenarnya, apa yang silapnya? Table. D0.05, 312. Sama table yang sama. D0.05, 312. Yang ni dapat 2.29. Tapi yang ni dapat 2.68. So, mana yang betul? Tengok, kita tengok table sama-sama. Okay. Sebab saya pun tak ingat. Sekejap. Maklumlah banyak kerja. Ni kan? Okay. 3.12. So, 2.68. Siapa punya tadi? Oh, yang ni. Yang ni yang silap lah. Typo kat situ. Dan saya cari mana 2.29. Sekejap. Macam mana kamu boleh ternampak 2.29? Kita tengok. Mungkin salah table kot sebab tak ada nombor 2.29 di sini. Salah table rasanya. Okay, tak apa. Itu just untuk pembelajaran. Tak ada masalah. So, hati-hati tau. Tapi, kalau kamu rasa macam ni salah, ni dapat markah ni. Sebab betul dia punya ni. Yes. Betul dia punya A-1, betul dia punya F dia punya formula, you insert dia. Betul lah. Hari tu saya cakap saya salah yang bawah kan? Tapi saya dapat markah. 3 markah tak silap saya dapat. So, dekat sini dalam total 4 markah dia -1 mark je lah. So, tak ada masalah pun. Jawapan bezalah, dia larilah kan. Okay, yang ni pun sama, reject all pairs. Saya tak tahu kenapa you all reject. Sebab tak tahulah kenapa you all suka sangat reject semua benda. Okay, yang ni, accept tu, saya nak check. Yang ni satu-satu dulu. Okay, so ini nampaklah dia kalau ikutkan asalnya 214 kan? 214.615. 214.615. Okay. So, kat sini, all reject lah. Reject. So, ni reject Reject. And then, bolehlah. Okay. So, boleh kita assume reject all the pairs of means 1 marks. Selamat. Okay.
Because direct is smaller than, okay, tak ada masalah lah. There is a difference and evidence to support that there are differences between, okay, betul. Ni pun betul. Equals mana equals? Treatment for, bagus. Tambah kat sini. What you use, which treatment did you use as the control mean? So kena mention Okay, betul. Ni ada berapa pula? Kita check. 214 lebih 1 and then yang lain semua kurang 214. Okay. Sekejap. Okay, betul. Okay, so accept pair of mean 1, mean 3. Okay, reject pair of mean. Okay. Okay, ni salah So nanti betulkan. Okay. So itulah yang saya nak komen. Dan yang lain tu, you know lah. Betulkan je lah benda yang sama. Okay, so saya komen satu je yang tu. Okay, so nampak cara dia? Alright, so kita sambung. Tadi kita tadilah last class kita belajar pasal the equality of mean treatment. Maksudnya kita membezakan sama ada mean tu adalah sama ataupun tidak. Sebab tu kita letak mu sama dengan mu kan. Tapi sekarang kita akan belajar variance pula, equality of variance. So apa yang membezakan antara dua topik ni? Topik tadi kita letak mu kan, mu1, mu2, mu3 dan sebagainya. Tapi ini ditukar simbol kepada variance. Hypothesis testing ubahkan variance. Sebab dia statistical for equality of variance. Nampak tak dia gunakan variance population simbol. Dia tak gunakan variance yang S tu. Kalau you belajar, kita ada sampel, ada population. Okay. So kalau sampel, kalau mean dia adalah X bar, betul? Kalau population, mean dia adalah mu. Sebab tu dekat hypothesis testing ni, semuanya gunakan population punya simbol. Kamu perasan? Yang kamu belajar minggu lepas tu, dia guna mu kan? Dia tak guna S bar. Sebab S bar tu bukan untuk hypothesis. Tapi population tu yang kita nak buat hypothesis. Sama juga dengan sampel S, standard deviation ataupun variance. Kalau population, dia akan guna sigma je lah. Kalau dia S squared, maksudnya dia adalah variance. So kita akan guna sigma squared. Jadi apabila kamu nak membuat test berkenaan dengan mean, so kamu kena gunakan hypothesis mu. Kalau kamu nak buat test untuk standard deviation, jadi kamu kena gunakan sigma punya hypothesis. Dan sama juga sekarang ni, tajuk hari ni adalah variance. Kalau kamu nak check dia punya S squared, kamu nak test dia punya sample variance, so kamu kena gunakan hypothesis sigma squared. Okay? Dan seperti biasa, H0 sentiasa gunakan simbol tanda sama. Okay? Sentiasa guna simbol tanda sama. Alright. So ini agak susah formula dia. Ada log kat situ. Susah kan? Dan kita akan belajar table yang baru, iaitu chi-square table. Okey. Saya tengok dulu apa yang dibezakan di sini. Degrees of freedom-nya adalah A-1. Okay, degrees of freedom dia adalah A-1. Okay. Okay, kita gunakan example yang sama untuk kita sambung. Kamu ada ni kan, nota kan, yang example yang
sama kan, plasma 3.1 tu kan. So kita akan buat benda yang sama je. Macam nanti kamu akan gunakan exercise yang sama untuk buat Bartlett test dengan Levin test. So dia menjimatkan ni lah masa untuk kamu fahamkan soalan tu. Okay, so kenapa kita kena guna equality of variance ni? Okay, kebiasaannya kalau kita buat mean sahaja, kita tak tahu dia punya deviation dia. Deviation tu adalah serakan sesuatu graf lah. Kalau kamu belajar plot macam ni kan. Okay, yang ini kamu nampak plot. Yang ini setiap jarak-jarak daripada dot ni ke line ni kita panggil dia deviation. Okay, deviation. Kita nak test dia punya deviation. Okay, dia punya jarak dia. So deviation tu adakah dia punya total deviation dia terlalu besar atau sedikit? Untuk pengetahuan semua, deviation yang sikit adalah data yang baik. Sebab tu kalau kamu tengok kat sini dia hampir dengan line, deviation dia sikit. Jadi dia adalah normally distribute. So bila kamu tengok graf, apa yang kamu boleh observe, apa yang kamu boleh interpret dalam graf ni, dia adalah normally distribute. Tapi kalau tiba-tiba ada something kat sini, something kat sini, something kat sini, so dia adalah tak bagus sebab dia ada outliers. Okay, so itulah sebab kenapa kita nak check dia punya deviation. Kita nak tengok dia punya adalah normal ataupun tidak. Macam ni lah. Tengok dia punya deviation dia. Kamu nak tengok dia punya constant variance ataupun tidak. Okay, nanti saya ajarlah yang constant variance atau tidak. Okay, next kita tengok Bartlett test lagi sekali. Bartlett test ni kita akan gunakan chi-square distribution sebab dia ada kuasa 2. Variance kan kuasa 2 kan. So dia akan guna chi-square distribution. So ni adalah formula yang kamu kena hafal. Chi-square null equals to 2.3026 Q over C. Okay, apa yang ni? So saya screenshot formula dia. Saya letak dalam group WhatsApp. Okay, dan di sini kita ada S squared sebagai sample variance of the I population. Okay, S squared ni adalah sample variance ni. S squared S squared P ni apa benda? S squared P ni adalah ni formula yang diberi. So apa nak kena buat dulu? Ada banyak sangat formula. Nak mula yang atas dulu ke nak mula yang bawah dulu? So kalau kamu tengok di sini ada Q dengan C, bermaksud kamu kena cari dulu bawah ni dulu. So ni first. Okay, cari yang first. Kemudian yang kedua cari yang ni Q. And then baru C. Okay, baru boleh insertkan dalam dia punya equation chi-squared. Yang ini perlu tak ANOVA table? Tak payah pun sebab kamu dah buat. Bila kamu dah buat, ini biasanya soalan yang tambahan. Lepas kamu dah siap construct ANOVA, nanti adalah soalan D ke soalan E ke, construct a Levin test, Bartlett test. Dia tak akan terus tanya daripada awal. Tapi dia akan terus suruh sambung lah ke bawah. Okay, so macam mana nak buat? So kita akan belajar. Kita tengok example ni. Kita ada S squared P. S squared P ni adalah summation of n minus 1 S squared. Okay. Saya pakai note saya. Oops. Ini adalah dia punya ni ANOVA table dengan yang tu. Okay, yang ni saya kena ajar slow sikit tau sebab benda ni agak susah.
Oops. Okay, we first compute the sample variance in each treatment. So kamu ada jadual ni kan? Okay, kamu boleh cari dia punya setiap treatment ni, mungkin kamu boleh tambah kat tepi ni kot. Sample variance. Okay, sample variance. Saya guna hitam Sample variance. Kalau tak ada ruang, kamu buat table baru, kamu just buat column untuk sample variance sahaja. Tak payah buat semua ni, bazir masa. Okay? So ni sambungan sahaja. So sample variance ni kita tengok dia bagi jawapan apa kat sini dalam notes. Dia bagi 400.7 untuk sampel 1. 400.7, 280.3 dan seterusnya lah. Okay, kita nak tengok macam mana dia calculate sample variance ni. Okay, ambil calculator. Sambil tu salin. Tengok 575, 542. Sekejap saya try dulu Okay. So, cara nak kira dia adalah ambil calculator, kira line by line. Okay, kira line by line. Okay, first step adalah insertkan mod statistik. Tahu kan? Ingat lagi mod statistik. Menu statistik akan keluar first variable kan? Pilih one variable, dia akan keluar column X. Okay, kena ingat tau cara tekan calculator. Okay, next kamu isikan satu row sahaja. Ada 5 kan? So kamu isi 5 tu lah. Okay. Bila dah isi, tekan option ataupun OPTN. Okay, tekan OPTN, nanti kamu akan keluarkan first variable, calculate. Tekan yang tu. So nanti akan nampak ada simbol S ke? S kan? S squared kan? Dia akan ada S squared macam tu. So dapat samalah 407. Nampak tak? So kena buat untuk setiap row. Okay, untuk semak. Okay, cuba you buat yang kedua pula. Sama tak? Okay, so sama So maksudnya kena training lah. First step apa? First step adalah sediakan kolom sample variance. Okay, kalau dah sediakan terus insert je lah dia punya values. And then dah calculate dalam tu, terus insertkan dalam formula yang first. Okay, formula yang first ni, okay saya screenshot, saya tulis terus. Okay, di sini kita ada apa summation ni minus 1. Okay. Ni adalah nilai observation. Kita ada berapa observation? Berapa observation? 5 kan? Observe H rate ada 5. So, kita tulis kat sini S squared P equals to, okay, 5 tolak 1. Okay, 5 tolak 1. Sekejap betul ke? Betul lah, 5 tolak 1. Okay, and then S squared I bermaksud S squared yang pertama ikut dia punya increment. So S squared I adalah 400.7. Kan? Variance yang the first variance. So 407 kita buat dalam ni lah bracket. So 400.7. Okay. Lepas tu over dengan
over dengan n minus a. Untuk n minus a ni, sekejap kita ada n besar kita 4 kali 5, 20. 20 tolak a. A ada 4. So kita ada 20 tolak 4. Oh ni. Sekejap. Sabar. Sekejap sabar. Dia buat terus memanjang. Okay. So kita teruskan je lah. Dia ada summation di sini. Ada summation. Oops. So kamu tambah. Tambah 5 minus 1. Okay, berapa? Okay, tambahkan sahaja. Berapa tadi? 280.3. Okay, tambah dengan berapa? Okay. Malas nak tulis. Sabar. Alright. So 421.3 and 232.5. Okay. And then divide by 16 kan? So kita ada 20 minus 4. So kita ada jawapan dia lah. So, terus calculate sahaja. Okay, 4. Kalau saya terus tulis 4 lah, senang. Kan? 4 kali 407. 400.7. Okay. Okay, dapatkan answer yang di atas dulu. 5339.2. And then divide by 16. Okay, so dapat answer dia 333.7. Kan? Dapat kan? Nampak tak? Mean square error. Tahu tak apa maksud mean square error? Okay. Mean square error tu kita square kan, lepas tu kita average kan. Error tu pula dapat daripada deviation yang ada dalam variance. So sekarang ni kita berkait dengan deviation sekarang ni. So dia akan berkait dengan error lah. Tapi ini tak semestinya sama Kalau you try nanti exercise tu, kalau sama maksudnya ialah tu. Okay. Tapi kalau saya dia nak kira deviation sahaja Okay, now dah settle S squared P. Kita pergi kepada formula yang seterusnya, yang ni. Ikut yang saya tulis ni, formula Q pula. Okay, formula Q ni pening. Tengok je tak faham. Okay, so N besar minus A. Okay, saya copy yang ni. Okay, next step. Oops. Okay. So Q adalah 20 minus 4. Okay, log 10 S squared P. S squared P tadi nilai yang tadi lah. Log 10 untuk nilai yang jawapan tadi, 333.7.
333.7. Okay. Minus, kita asingkan minus dengan summation of n minus 1 log Si. Okay, yang ini dia sama macam yang tadi kita buat, yang atas ni. Okay, so cara dia adalah kita buat bracket, kita buat square bracket, tulis kita tulis n tu 5 kan, 5 tolak 1, so kita terus dia ikut yang atas tadi, 4 kali dengan log jawapan kan, 4 log berapa tadi jawapan dia yang first variance tu 400.7. Ni 400.7. Okay, lepas tu plus sebab dia summation 4 log saya copy lah yang ni susah betul. Okay, 4 log ni panjang lah. Plus tambahkan okay. So dia punya formula dia panjang tapi boleh je ke bawah. Saya malas lah nak ke bawah kan yang saya ni tulis kira lah terus. Okay, kita kira yang depan dulu. 16 log 333 point. So 40.374. Okay, lepas tu minus dengan answer tu lah. Okay, so buat dalam bracket. Okay. So 14 pula 4 log 407. Okay, dan plus dengan seterusnya lah. 4 log 280.3. Okay, plus 4 log 421.3 plus 4 log 283.5. 232.5. Betul ke? Sekejap check dulu. Dia tak tulis tu, dia terus kira kan? Okay, tak apa. Jawapan dia adalah 40.166. Cuba tolak kan dapat berapa? 0.208 kan? Boleh je kalau ikut dalam textbook pun lebih kurang je. 0.21 kan? Lebih kurang sahaja. Untuk chi-squared ni, sama je. Boleh ambil 3 decimal point. Okay. 0.208. Tak ada masalah. Dah siap kan? Dah siap. Dapat markah lah kat sini. So dapatlah banyak sikit markah. Mungkin 2 markah kat sini. Okay. Then S squared P tadi pun 2 markah.
C pun 2 markah. So dah 6 markah lah, nanti kita tengok yang C ni macam mana. Okay, next step. C, last sekali. Okay, nampak macam susah je. Memang susah. Yang ni agak susah lah formula nak ingat. Okay, C adalah 1 tambah 1/3 kali dengan A minus 1. A minus 1 kita ada berapa? Kita ada berapa treatment? Kita ada 4 treatment, tolak 1 dapat 3. Terus buat macam tu. Okay. Kalau saya tulis terus semua bagi nampak. Kalau tak nampak nanti susah. 4 tolak 1 lah. Okay. Alright. Then the times the answer with the summation Okay, yang summation ni hati-hati tau. Dia summation untuk yang ni sahaja. Okay. Sebab ada nampak yang ada minus kan. So hati-hati Okay, dalam bracket letak bracket, square bracket macam ni. Okay. So summation. Kejap. Okay. Summation. Nampak tak ada kuasa negatif 1? Kalau you belajar calculus, dia adalah fraction. 1 over something. Okay. So 1 over n minus 1. N ada berapa? 5 kan? 5 tolak 1 kan? Dalam bracket kan, sini kan? Okay. So 5 tolak 1 ni, dia summation dia A sampai A kan? Maksudnya dia buat sebanyak berapa kali? Sebanyak A kali. So dia akan plus yang kedua. 1 per sama juga. 5 tolak 1 plus 1, 5 tolak 1 sama. Okay. Sebab apa? Sebab dia punya ni, dia tambahkan I ni, increment ni dia yang first sampailah yang ke A. So berapa kali? 4 kali. Tapi nilai N dia kan sama semua benda kan. Untuk N1, untuk observation bagi treatment yang pertama, kalau you tengok, observation bagi I sama dengan 1 ni, 5 juga kan. I equals to 2, sama juga 5 kan. So dia benda yang sama. Benda tu dia ulang sebanyak 4 kali. Increment by 4 times. That's why saya buat macam ni. Bagi kamu nampak. Sometimes data dia ada yang unbalanced data. Ada yang the row first dia ada 4 observation. Dia ada 5 observation. Tiba-tiba row yang kedua dia ada 4 saja observation. So benda tu dia takkan sama. Tapi untuk case ni dia sama semua. Sama dengan exercise kita, semua sama. So that's why nak memudahkan, saya tulis ini kamu buat times 4. Betul tak? Beri 4 kali kan? Times 4. Okay. Nampak? 4 over 4 kan? Okay, kenapa 4 over 4? Sebab 4 times 1 equals to 4. And then 5 minus 1 equals to 4. That's why dia jadi 4 over 4. Okay, yang ni kamu kena fahamkan Okay, next. Settle yang ni. Depan ni. Benda right? So that's what the next one. Kita minus. Minus. Okay, N besar of minus A ni di bawah sebab dia ada negative 1. So kamu kena buat another fraction. 1 over 16, betul tak? Ataupun 20 minus 4. Okay. Cuba kira, nanti kamu akan dapat. Ni kamu solution, try solve kan. Okay. Kamu akan dapat sini 3 lah. Okay. Kamu akan dapat sini 3.
Yang ni kamu akan dapat 4/4. Okay, kamu akan dapat 4/4 and then you akan dapat sebelah kanan ni 16. Okay, ini dah direngkaskan. Okay. Okay, kita calculate 1 plus 1 over 3 kali 3 9 kan? So 1 over 9 buat dalam bracket macam ni. Okay. Lepas tu buat another bracket sebab dia square bracket kan. So dia rapat, so you buat another bracket. 4/4 equals to 1 lah, ataupun kamu tulis sahaja 4/4 minus 1/16. So kamu akan dapat tekan SD ni kan. So 1.10 lah atau 1.104. Okay, lebih kurang lah. And then cari dia punya general formula dia, x squared, silap, chi squared. So chi squared dia saya screenshot lagi sekali. Ni chi squared. Oops. Salah. Okay, so kamu tulis kat sini. Chi squared equals to 2.3026 times dengan another fraction and the answer from Q and C. Okay. Ambil answer dia balik. Okay, lepas tu cari dia punya ni lah answers. Yang ni jangan salah kira tau. 2.3026. Jangan terbalik sebab dalam ni je yang kamu kena hafal. 2.3026. Okay, lepas tu 0.08 over 1.14. Okay. 0.434. 0.434. So kamu bandingkan dengan table chi squared 0.05 dan kita punya apa? P kita adalah degrees of freedom degrees of freedom dia adalah A-1. Okay, A-1. So kita punya A-1 kita adalah 3. So chi squared 0.05 3. Okay. Table apa? Table Moondot table. Sekejap Moondot table, cari table yang ke 8. Table yang ke-8 yang bentuk melintang ni, jangan kepala sengit. Rotate je. Okay. Tengok kat sini. Okay. 0.05 A-1. Itu ni lah. Dia ada banyak tau alpha dekat sini. Yang paling tinggi dan yang paling rendah. So yang paling rendah 0.05 di sini. Okay. So 0.05 kamu tengok dekat nombor 3. Okay.
So the answer is here. Okay, 7.815. Okay, 7.815 ataupun kat sini ditulis 7.881 kan? Okay. So, kalau kamu tengok, nilai chi-squared null lebih kecil daripada chi-squared table. So, kamu boleh cakap di sini, dia tak boleh reject. We cannot reject the null hypothesis. Sebab dia accept kan? Betul tak? Chi-squared null lebih kecil daripada chi-squared table. So, we accept null hypothesis. Betul tak? That's why dia tulis kat sini, we cannot reject. Tak boleh reject. Sebab dia accept. So, apa yang kamu boleh buat decision? Accept null hypothesis. Accept. Kita buat hypothesis ke tadi? Tak ada. Kita tak buat hypothesis kan tadi? Ada yang ni. Lupa. So, kalau terlupa, contohlah, tiba-tiba dah buat banyak kerja kan? Jangan padam balik. Buat kat sini. Tiba-tiba terlupa kan? Macam saya terlupa tadi. Sebelum buat decision ni, buat dia punya hypothesis. Okay, buat hypothesis. Kat bawah dia, salin balik sebiji sama ayat. First, yang ni saya nak kamu ubah lah Kamu tulis kat sini, H null is variance 1 equals to variance 3 equals to variance 4. Saya nak ubah macam tu. Then H1 adalah kamu tulis above ataupun kamu tulis macam samalah. Variance I, okay, variance I is not equals to variance J for sama kan yang macam yang kita belajar kan, semua tukar tu je. For at least one variance I. Macam tu. Okay. Betul ke? Ke A? Macam A je. Tidak saya check balik. Oh, betul lah. Betul. Silap. Okay. Alright. Okay, then buat decision lah tadi. Kita cakap apa tadi? Kita cakap accept kan? Accept null hypothesis because chi-squared null is less than chi-squared alpha. Betul tak? Which is berapa tadi? 0.434 is less than 7.815. Okay. Dah sampai situ sahaja. Then conclusion. Kamu bagi tahu there is sufficient evidence to conclude that there are no there are apa kat sini tulis. There are no ataupun they are
there is no evidence to counter the claim that all 5 variants are the same. Okay, maksudnya dia kata 5 variants tu are the same lah. Sebab dia kata tiada bukti untuk membangkang bahawa variance tu adalah sama. Maksudnya dia nak cakap yang variance tu sebenarnya sama je, kan? Sebab kita accept null hypothesis bermaksud there is sufficient evidence to conclude that they are equality. Kita cakap they are equality, lagi senang kan nak faham kan? In variance. Faham tak? Tapi kita tambah sikit lah. They are equality in variance of apa? Pasal apa Saya lupa lah. Variance in H rate kan? Variance of H rate at alpha 0.05. At alpha equals to 0.05. Tambah sikit lah. Oh, nampak perfect. Okay, ada nak tanya apa-apa tak? Kalau dia punya X, probability besar dia X alpha. Okay, kita akan cakap reject null hypothesis kalau X null ni, sorry, chi squared null ni lebih besar daripada chi squared table kan? So kalau kamu dah nampak dia reject, ayat dia adalah there is sufficient evidence to conclude that there are no equality. Just tambah no je. Unequality tak sedap ayat dia. So no equality je. Tiada persamaan antara variance. So nampak tak ayat dia? Unequality tu boleh accept tapi takut lecturer salah menanda. So better tulis no equality. Itu kalau reject null hypothesis. So maksudnya kat sini, bila variance dia sama, bermaksud deviation dia sikit. Faham tak? Bila deviation dia sikit, dia adalah merujuk kepada data yang bagus kerana data tu normal. Macam tadilah kamu tengok graf kan, dia normal kan. That's why kamu buat the test untuk lebih nampak adakah deviation dia bagus ataupun tidak. Masa tadi kita tengok mean sahaja. Mean tak boleh nak tengok deviation. Mean sekadar nak tengok data tu cantik atau tidak sahaja. Tapi kalau macam ni, data dia bagus atau tidak. Beza cantik data dengan bagus atau tidak. So nampak ini adalah variance punya. Cuma nampak yang formula ni susah lah nak ingat susah, nak buat tu mungkin senang lah. Log tu kan. So kena biasakan lah nanti buat latihan kalau ada masa. Betul. Tapi table dia bagi. Table kalau hafal menipu tu. Table dia takkan suruh hafal. Tapi formula tu yes kena. Dia tak pernah biasakan menghafal formula kan. Nanti bila you dah masuk STEM depan, belajar prop stat 2, sampai you kena hafal banyak formula. Saya ada buat satu formula. Ini formula masa saya semester 2 lah. Saya buat sendiri. Bukan buat sendiri lah, maksudnya saya keluarkan. Apa dia? Test 1. Yang saya ajar ni lah yang test 1. Chapter sampai 3. Chapter 1 dengan chapter 2. Untuk test 1. Chapter 2 dalam lesson plan. Tapi kalau dalam textbook dia memang tulis chapter 3. Sebab chapter 2 dalam textbook ni, dia adalah statistical punya basic. Macam cari mean, cari median,
cari. Dia itu dia basic statistik yang Prospect 1 tu. Tapi yang ni dia more pada tu. Kalau korang tengok kat sini, yang ni formula yang saya keluarkan chapter 1 masa Prospect 2. Tahun ke-8. Bayangkan. Baru satu subjek tau. Yang ni formula chapter 2, chapter 3 dan chapter 4. Satu ni. Belum masih cakap apa, belum cakap calculus lagi. So korang ada 2 paper kan. Dua paper tu korang kena hafal formula. Baru set depan. Belum tahun depan lagi. Tahun depan ARA, SSM ada 42 formula. Saya pun ada keluarkan. Nanti tinggal nak hafal. That's why study, statistik dia orang study apa tau? Dia orang study formula berbanding dia orang study teori. Dia orang study formula je. Kertas penuh dengan formula. Tak ada pun example question, tak ada. Semua formula. Tengok kertas semua formula. Lepas tu tanya saya, A equals apa? B equals apa? Dia mana nak tanya, what is the definition? Tak ada. Dia orang tak tanya tu. Kawan saya dia terus tanya saya, betul tak ni formula ni? Macam itulah budak stats. Malang betul kan budak stats. Tapi itulah hakikatnya. Okay. So last topik untuk calculation dalam chapter 2 adalah Levin test. And then hari Khamis ni kita masuk kepada software. Okay. The modified Levin test. Tadi adalah Bartlett test. Sebab apa Bartlett test ni dilakukan kerana dia sangat sensitif dengan normality tadi. Yang saya cakap yang straight line tu lah, dia sangat sensitif. Sebab tu kita buat Bartlett test. Sekarang kita ada another situation yang kita boleh lakukan iaitu Levin test. Dan di Levin test ni adalah nama orang sebenarnya, nama dia adalah Levin dan kawan dia Conover, Johnson and Johnson. Okay. So ni sejarah dia, tak perlu tahu, tak masuk sejarah pun. Okay. To test the hypothesis testing for equal variance in all treatments, the modified Levin test used to absolute deviation. Okay. Yang ni, yang ni kamu kena faham ini adalah model. Model adalah equation. Kena ingat model adalah equation. So ini adalah model bagi Levin test. Kenapa huruf D? Sebab dia untuk deviation. Absolute adalah yang ada modulus. Modulus kan? Apa nama dia? Modulus kan nama dia? Itulah dia punya absolute values. Apa-apa subtraction atau differences tu dia akan dapat nilai positif. Okay, so how? Apa benda ni? Yang kita tahu Y adalah data. Dia macam X. Kita belajar Y dengan Y bar. Y untuk data biasalah, raw data kan. Ni untuk mean, betul tak? Tapi apa pula yang macam berombak ni? Tak tahu. Tak tahu kan? Ini adalah median. Dia berombak. Dia median. So, nampak tak di sini? Dia berombak bermaksud data tu dia akan minus dengan median bagi treatment tu. So macam mana nak buat? Create lagi another column. Nak buat kat mana tu? Buatlah dekat baru, page baru. Tak payah salin semua, buat kolom sahaja. Okay, buat kolom, kita tulis apa? Kita tulis median. Median Y berombak. Okay. Next, kita tengok macam mana nak cari median. Macam mana nak cari median? Median adalah apa? Ingat, statistik. Median adalah kita susun dulu nombor, ikut turutan menaik, and then kita cari yang tengah. Tapi kalau contohnya dia adalah nombor genap, dia ada 4 sahaja data, so you kena total up the middle values and then divide by 2. So kalau kat sini, kita susun dulu kita try susun 530 dulu. Okay, 530. So saya counting dekat tempat
Tak belajar. Sekejap ni. Copy. Paste. Okay. So kalau ni, saya susun dulu Ni saya contohin dululah. 530 and then kita ada 539. Kita ada 542. Kita ada 570 dan 575. Alright. So median dia adalah sini, 542 di tengah. Okay. 542. So nanti kamu tulis kat sini 542 median. Okay. Alright. Betul ke saya buat ni? Saya rasa saya terbuat median dululah. Sekejap Kenapa dia tukar dalam bentuk ni? Ni dia ambil example mana ni? Oh tak, ni example lain. Okay. Tak apa. Walaupun dia ambil example lain, but still sekejap kenapa dia punya median dia lain? 52 sekejap bagi saya check dulu. Bentar sekejap. Median dia adalah 0.52. Saya cuba masukkan data dulu Oh, okey. Sebab dia ada 6 observation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak apa, yang ni jangan saling nota ni tau. Kita guna example yang tadi tu. Tapi yang ni saya nak tengok dulu. Kenapa dia guna ni, dia punya median lain. Okay, sekejap 1, 2, 3, 4. Okay. So 0.34 campur 0.7 bahagi 2. Okey, betul lah. So maksudnya disebabkan dia ada 6 data, dia ambil the middle values and then dia divide by 2. Nanti kalau kamu tanya kenapa yang data ni dilahirkan, median kan, dah susun jaga cantik, that's why kena susun dulu. So yang ni median dia adalah 542. Okay, so cari yang lain. Okay, cari yang lain. 565, 579, 590. Okay, so 590 kan? So kamu tulis kat sini 590. Then next 600, 610, 629. So 629. And then the last one kamu cari lagi 700. Tak, 685, 700, 710. Okay, 710. Okay, dah cukup. Okay, yang ni dah boleh ke tepi. Tak, jangan. Sabar. Dah buat macam ni kan? Dah cari dia punya median. Buat another table yang baru. So kamu kena tulis di sini deviation Dij ataupun tulis deviation pun dah cukup. Okay. Untuk modified Levin test. For modified Levin test. Okay. So RF power. Sekejap, kamu ada observation dia ada 1, 2, 3, 4,
5. Kamu ada ni, ada RF power. Kamu ada RF power. Okay, W. So ni kamu ada 160. Kamu ada 180, 200 dan 220. Next, kamu tengok di sini 575 ni kamu tolakkan dengan 542. So kamu dapat 33. So dapat kosong. Jangan risau ada nilai dia dapat 0 sebab kita dah tolak dengan nilai asal dia kan. Kejap Check balik. Kita nak guna data yang sama Guna je lah, bedal je lah Walaupun kamu dapat negatif, tapi positifkan nilai dia. Sebab ingat tak, dia punya model. Model dia ada modulus kan? Yang ni. So, apa-apa nilai jawapan yang kamu dapat tu, kamu positifkan. Then, selesaikan dapat jawapan. Kosong. Silap. Ini 590. 25. Berapa? 25 Okay. Lepas tu, apa yang dia buat? Okay. And then, after dia dah siap buat table macam sekarang ni kan? Saya try yang ni. Sekejap saya masukkan dulu. Saya nak proofkan benda ni apa yang dia buat lepas tu. Okay.
Tak sama. So apa yang dia buat, kita tengok okey. Dia tak ada explanation kat sini. Tak ada 1, 2, 3, 4. Kenapa dia dapat 708? Tak silap saya dia punya apa, dia punya stat dia buat sampai deviation sahaja di sini. Kalau saya tengok textbook saya kan, sekejap. Saya ada textbook yang satu. Design, notes. Sama ni. Sama je. Okey. Dia stop sampai di sini sahaja. Tapi yang bawah ni, kalau kamu nak tahu, table ni adalah table ANOVA. Table yang di mana kita belum buat deviation, tapi kita cari macam biasa. That's why saya tak tahu kenapa dia buat sampai sini. Apa fungsi dia buat sampai sini. Tapi yang saya tahu, dia buat untuk rujukan plot residual sahaja. Tengok nilai dia bawah 15. Sekejap bawah 15. Bawah 15 yang ni lah, atas ni lah kan. Observation. Sekejap. Saya rasa dia tak ada function lah dia buat Levin test ni. Sebab masa saya punya pembelajaran, kita orang punya Levin test, kita orang buat sampai sini, then kita ada buat ANOVA. Dan kita bandingkan dia punya nilai, nilai ANOVA yang baru. Adakah nilai ANOVA yang baru tu memberi kesan kepada nilai ANOVA yang lama? Kita membandingkan. Kalau macam itulah saya buat. Tapi dalam notes ni dia tak buat macam tu. Both notes. Saya cuba buka nota saya yang lepas. Assignment. Task 3. Tak ada. Task 2. Tak ada. Tak ada. Task 5. Tak ada. Yang ni pun tak ada. Semua tak ada. Okay. Final pass here, task week tu tak ada. Pass here tak ada. No. Semua tak ada. Exercise kot. Sekejap, cuba buka. Oh, tak ada, tak ada. Yang ni teori. Ini tak ada. Tak ada.
saya tak boleh nak terangkan lah untuk Levin ni. Tapi setakat ni kalau dia minta kamu construct the test, yang Bartlett test tu kamu kena buat untuk hafal formula dia. Untuk yang Levin tu, cuba kamu buat tapi sampai yang lepas dah subtract the mean only. Sebab saya tak tahu apa fungsi dia cari dia punya Levin. But then mungkin yang ni lah yang tak saya ni dia confuse jugalah. Dia tanya untuk Levin macam mana. Tapi macam saya faham lah, kita buat Levin test untuk kita kurangkan deviation dia. Sebab sama juga dengan yang test Bartlett, kita nak check adakah dia punya variance dia tinggi atau rendah. So yang tadi tu dia modified the ANOVA. So that's why kena tengok dia punya Levin. Mana tadi Levin? Ni. So dia modified the Levin test untuk dia minimize the error. Okay. So macam saya faham lah. You just construct je dia punya another deviation table and that's all. Okay. You construct saja dia punya deviation tu based on question. Soalan dia akan bagi tahu construct Levin test. Then kamu create sahaja dia punya table untuk deviation. Untuk test the significance, kalau soalan tu tanya test the equality of variance, baru kamu terus construct yang ANOVA another sambungan tu. Kamu buat macam biasa, calculate dia punya nilai ni. Kamu calculate balik. So, kamu kira dia punya each treatment. Dia punya average, dia punya sum of squares, total, treatment, error, and then the ANOVA table. Tapi itu kalau dia minta kamu test the equality. Tapi kalau dia tak minta, kamu just construct sampai sini sahaja. Deviation. Deviation ni dia tak banyak tau, sebab masa saya belajar pun, saya belajar sampai sini je. Yang saya tahulah, yang saya ingat. Sebab dalam task pun tak ada. Sebab benda tu saya buat handwriting. Bertulis dan berhantar. Jadi benda tu tak ada kat saya. Sampai sekarang saya tak tahu kat mana kertas tu. Dah hantar tapi tak dapat ada. Okay, tak apa. Untuk Levin ni, sampai sini je dulu. Saya tak nak advance sangat. You all belajar sampai sini dulu. So far, untuk Bartlett, yang ni kemungkinan so kena hafal lah. Hafal Bartlett sebab Bartlett ni agak susah. So yang saya nak tanya balik, untuk compare pula. Untuk yang first calculation, buat ANOVA tu, you all dah okay. Just kena betulkan conclusion. So far kat situ ada nak tanya tak? Okay je kan? Okay, next adalah comparison Tukey, Fisher dengan Dunnett. Saya rasa korang dah okay. Tapi conclusion juga dan Dunnett. Dunnett tu which control that you want. So kalau contohlah, saya bagi nasihat lah. Kalau contohnya soalan tu dia letakkan mean berapa sebagai control, you tak boleh pilih. You kena ambil mean itu sebagai control. Tapi bila dia suruh buat Dunnett test, dia tak mention which mean is the main control, then you are free to choose. Okay, kamu bebas nak pilih. Dan saya rasa so far comparison tu kamu dah okay lah. Dah tinggal formula. Hari Selasa ni, esok tak ada kelas kan? So you kena buat study lah. You boleh study. Apa lagi Lepas tu yang ni test, tolong fokuskan kat Bartlett test. Okay, kalau Levin, senang sahaja. Levin just cari median and then ambil data asal, tolak buat table baru. Itu je yang kamu belajar ni. Okay. Sekarang dah pukul 10.10. Kita habiskan kelas awal. Next class, saya nak brief dulu next class kita. Next class kita belajar setengah jam je. So you all belajar sekejap lah. Dan kita akan terus masuk chapter 3 untuk blocking. Kita terus masuk. Dan tolong bawa laptop sebab kita nak masuk tajuk ni. Model Adequacy Checking.
Yang ni saya briefly explain. Jika test keluar, test satu ni keluar, tak adalah kamu nak kena bawa laptop masa test, tak kan? Dia akan bagi output, kamu just interpret sahaja. So saya bagi tahu secara general lah macam mana nak interpret bila soalan tu keluar. So macam tadi yang saya dah terangkan, normality assumption berdasarkan graf normal. So kalau kamu tengok graf dia plot hampir dengan ni, yang ni salah satunya. Kalau plotnya hampir dengan garisan linear tu, so dia adalah normally distributed. Buat satu ayat je dapat 2 markah. Kalau keluar dalam exam. Hentam je, cakap the graph shows that the plot is normally distributed. Dah settle, 2 markah. Senang kan? So model adequacy checking ni, dia tak ada calculation yang kamu perlu buat. Sebab kalau pelajar lain, pelajar kos lain, dia orang kena kira macam ni. Tapi you all tak payah. You all special case, you all belajar graph sahaja. How to interpret. Senang kan? Graf yang kedua, ada 3 graf tau. Graf yang kedua yang kita akan belajar masa Minitab nanti, yang ni. Kita ada plot residuals versus time dengan plot residuals versus fitted values. Okay. Yang ni kalau kamu tengok, kamu takkan faham. Macam mana kamu nak interpret? Takkan faham, confirm. Tapi kamu boleh nampak pattern. Okay. Kamu boleh nampak pattern. Kalau versus time dengan versus fitted values, okay. Kalau versus time kamu tengok dia adalah randomly distributed. Tak ada pattern pun. Cakap macam tu. The graph shows that the residuals are randomly distributed. Dah. Apa yang kamu nampak? Nampak tak? Dia mana ada bentuk kat sini. Tapi yang ni ada bentuk. Nampak tak? Dia punya ni tegak. Ini tegak. Dia macam tu. Dia nampak memang serak random tapi dia tegak. Macam ni mana ada tegak ni? Ni saya ingat sikit ni. Nampak? Nampak tak yang ni? Yang ni random. Yang ini constant variance. Sebab straight. Variance dia dari sini ke sini sama. Sini ke sini sama. Sini ke sini sama. Itu panggil constant variance. Kalau nampak dia punya shape dia straight, tegak. So constant variance, random distributed, normal distributed. Dan ada lagi satu graf tak silap saya yang paling senang. Macam ni kan? Kamu nampak? Kan? So ni constant variance. Tapi yang ni disebabkan ada outliers, dia tak constant lah. Tapi you all boleh nampak lah, dia macam straight kan? Lagi ada satu gambar tu. Tadi kau rasa sampai situ juga. Nanti masa buat Minitab baru kamu nampak. Okay. So far itu je lah model adequacy. Dah habis dah adequacy. Tinggal buat Minitab je. Okay. Alright. So selesai kehadiran. Sekejap saya lupa linknya. Sekejap Saya tak tahu sebab korang punya soalan adalah lain daripada yang sebelum ni.